Okay, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi beri kita peluang untuk kita sama-sama menimba ilmu pada hari ini, iaitu pada 5 Zulhijjah. Alhamdulillah. Dan kita tak lama lagi kita akan sambut Hari Raya Aidiladha dan sempena musim haji ini. Alhamdulillah, kita bawakan kepada semua penonton Ustaz Syahri Abdul Rahman, insya-Allah, untuk mengupas pada hari ini tadabbur surah Al-Hajj. Jadi bersama-sama kita Ustaz Syahri Abdul Rahman, yang tidak perlu saya kenalkan lah kepada semua, kan, sebab ramai dah yang pengikut Ustaz, Masya Allah, yang mungkin hari ini ramai yang mendengar daripada mana-mana negeri pun di Semenanjung, dan juga mungkin ada penonton daripada Singapura juga. Alhamdulillah, follower Mutiara Tadabbur. Alhamdulillah. Jadi ahlan wa sahlan kepada semua pendengar. Ustaz Syahri Abdul Rahman merupakan jurulatih utama Tadabbur Center dan juga pentadabbur ataupun panelis untuk slot Tadabbur TV Al-Hijrah. Masya Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah Ustaz akan mengupas, berfokuslah daripada surah Al-Hajj, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa bolehlah kot Ustaz, insya-Allah. Ustaz mulakan. InsyaAllah selama sejam lah Ustaz akan mengupas tadabbur surah Al-Hajj kepada kita semua. Dan insya-Allah selepas kupasan Ustaz akan ada sesi Q&A. Jadi masa Q&A itulah baru peserta semua boleh bertanya soalan. Jangan type soalan awal-awal lagi, sebab nanti takut tenggelam soalan-soalan tu. Nanti selepas sesi Ustaz, nanti insya-Allah Ustaz akan kami akan buka Q&A untuk puan-puan, tuan-tuan yang sedang menonton untuk bertanya soalan kepada Ustaz, insya-Allah. Jadi Ustaz, boleh kita mulakan, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadilah Ustazah Fatimah selaku moderator, selaku pengasas kepada Mutiara Tadabbur, dan juga rakan seperjuangan saya dalam Tadabbur Center. Dan kerana beliau adalah rakan seperjuangan di dalam Tadabbur Center, saya segan sebenarnya nak membentangkan kepada saudara-saudari semua, kerana kehadiran Ustazah saya merasakan sebagai panel perbincangan bersama. Tetapi kerana amanah untuk membentangkan, maka saya menggunakan kaedah pembentangan untuk memastikan amanah ini dapat diselesaikan. Tetapi saya sangat suka dan seronok kalau Ustazah Nik Fatimah boleh mencelah di mana-mana, sama ada mendatangkan pandangan yang berbeza ataupun mengukuhkan apa yang saya bentangkan, insya-Allah. Sekurang-kurangnya di penghujung nantilah, insya-Allah. Baiklah, kita telah memasuki hari-hari yang diberkati, malam-malam yang diberkati. Kita menghampiri peristiwa di Arafah, kita menghampiri puasa Arafah yang sangat besar kedudukannya pada hari Isnin nanti, ya, pada 9 Zulhijjah, dan kita menghampiri Aidul Adha, kita menghampiri suatu peristiwa besar berlaku pada umat Islam di seluruh dunia, iaitulah rukun Islam yang kelima disempurnakan. Ya, benar, kita kehilangan suasana berkenaan pada waktu ini. Kita tidak lagi mampu melihat ramai manusia, jutaan manusia berhimpun di Arafah. Kita tidak mampu lagi untuk melihat jumlah manusia yang besar berhimpun di Muzdalifah. Kita tidak mampu melihat jumlah manusia yang besar berhimpun di Masjidil Haram kerana wabak pandemik yang menyebabkan semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Namun ketika kita seolah-olah kehilangan
rukun surah Al-Hajj. Dan barangkali ini mungkin hikmahnya, Ustazah, barangkali ini hikmahnya. Sebagaimana kita kehilangan masjid, 2-3 bulan ini kita kehilangan masjid, quote in quote kehilangan masjid ya, ia barangkali suatu wake up call ataupun satu seruan daripada Allah agar engkau berfikir seketika, adakah kehilangan masjid itu memberikan kesan kepada hatimu, memberikan kesan kepada perilakumu. Sepatutnya aku adalah bila kita kehilangan, kita akan amat menghargai kehadirannya nanti. Sebagaimana kewujudannya, kehadirannya dahulu memberikan kita kekuatan. Kehilangannya menyebabkan kita rasai istimewanya kedudukannya. Maka tanya diri kita bagaimana keadaan kita apabila tidak dapat menuju ke rumah Allah. Apa yang sebenarnya hilang kepada kehidupan kita? Adakah penghawa dingin masjid, kapet masjid, bau kapet Masjid Nabawi, kawan boleh bersembang semasa kuliah maghrib, ya, atau apa sebenarnya yang hilang? Mudah-mudahan yang hilang daripada kita adalah nilai ketenangan daripada mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh imam, nilai tadabbur yang dihuraikan oleh para ulama di masjid, di rumah-rumah Allah. Itu yang menyebabkan kita sangat kehilangan masjid. Jadi bila satu hari nanti kita dapat kembali ke masjid, kita dapat mengembalikan fungsi masjid sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Mudah-mudahan bila kita dapat kembali ke masjid, bukan nilai bersembang tu, bukan nilai keselesaan fizikal tu, bukan nilai boleh jumpa orang-orang tertentu, tetapi nilainya adalah pada menenangkan hati. Sebab kehilangan masjid menyebabkan terasa kehilangan sebab-sebab untuk hati saya tenang. Demikianlah juga rukun haji. Bila seolah-olah kita tidak berpeluang untuk pergi ke sana, sepatutnya giliran kita tahun ni, atau giliran kita tahun lepas, atau giliran kita tahun hadapan. Tapi nampak gayanya pandemik ini tidak mengizinkan kita untuk ke sana dalam tempoh yang terdekat. Maka sepatutnya yang terjadi adalah kita bertafakur seketika. Sebenarnya saya kehilangan apa kalau saya tidak dapat menunaikan haji atau umrah sekurang-kurangnya? Apa yang missing moment sebenarnya? Maka bila kita berfikir, kita akan bertanya satu soalan yang sangat kritikal yang dijawab dalam surah Al-Hajj, iaitulah apa maqasid, apa sebenarnya tujuan rukun haji? Supaya kita tidak menyibukkan diri dengan apa yang disebut sebagai format dan bukan konten. Supaya kita tidak menyibukkan diri dengan aspek kulit, bukan inti dan isi. Supaya kita bertanya satu soalan, yang mana proses, yang mana output? Surah Al-Hajj adalah surah yang sebahagian besarnya turun di Makkah. Para ulama pun ustazah tahu kan, ada dua kem. Satu kem kata ini surah Makkiyah, satu kem kata ini surah Madaniyah. Kerana sebahagiannya ada ayat-ayat turun sebelum hijrah, sebahagiannya ada ayat-ayat turun selepas hijrah. Apa yang penting adalah surah ini menjawab persoalan apa yang sepatutnya diperolehi oleh umat Islam seluruh dunia yang melakukan rukun Islam yang kelima. Ia adalah soal output, bukan sekadar proses. Buktinya apa? Surah Al-Hajj, kalau anda nak mencari fiqh haji, fiqh, aspek apa patut saya buat hingga rukun haji ini sempurna, ia tidak terjawab dalam surah Al-Hajj semata-mata. Anda perlukan Al-Baqarah, anda perlukan At-Taubah,
Anda perlukan surah-surah lain. Dan didapati surah-surah lain lebih banyak mengupas fiqh haji. Bagaimana nak sempurnakan haji. Tetapi suratul Hajj yang kebanyakan ayat-ayatnya turun di Mekah. Maknanya apa? Tuan-puan sekalian, ketika surah itu diturunkan dengan nama Al-Hajj, saya mengambil pendapat nama surah di dalam mushaf kita ini dicetak padanya nama berdasarkan nama yang disepakati para ulama, Allah yang memberikan nama. Sebab ada nama surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka ruang kepada dirinya memberikan nama ijtihad. Selain daripada nama yang Allah umumkan. Ada nama surah para sahabat beri nama, seperti Al-Mani'ah pada surah Al-Muluk, iaitulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi nama surah Al-Hajj adalah datang daripada Allah Ta'ala. Seakan-akan surah ini menjawab persoalan. Bukan tentang how, tetapi why. Dan ia adalah a big why. Kenapa rukun Islam yang kelima? Apa yang menarik Ustazah bila kita lihat surah ini yang mengandungi 78 ayat, kita lihat permulaan dan penghujungnya sahaja sudah cukup untuk kita tahu surah ni mengenai siapa sebenarnya. Kita pergi ke Mekah untuk bertemu dengan siapa? Kalau kita lihat di penghujung surah Al-Hajj ini, kita akan diberitahu musafir kita ke Mekah adalah untuk jumpa ayah yang tersayang. Kita bukan hanya pergi untuk menunaikan haji, jauh sekali dari sekadar mendapatkan title haji, tetapi untuk bertemu dengan ayah. Apa perasaan anda bila pertemuan anda adalah nak bertemu dengan ayah? Pasti ada unsur emosional, unsur berdebar. Lama benar tak jumpa. Kita boleh lihat sekarang pun, kita tak mampu nak beraya haji. Tahun lepas kita dapat beraya haji di rumah, di kampung. Tetapi tahun ini, minggu depan tidak begitu kelihatannya. Maka pasti ada rindu. Suatu hari nanti tiada lockdown, kucup dahi mak kita, kucup dahi. Dan Allah mengumumkan hanya surah Ibrahim alaihi salam adalah ayah kalian. Ibrahim alaihi salam bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, bukan hanya sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, bukan hanya pemuda yang melawan arus perdana, menyeru manusia menyembah Allah yang esa. Baginda juga bukan hanya Khalil, iaitulah insan yang mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah, Khalilur Rahman, hingga menduduki langit yang ketujuh dalam peristiwa Mi'raj. Tetapi lihatlah Ibrahim itu sebagai seorang ayah yang mahu meninggalkan wasiat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Ayat 78, muka surat 341. Satu-satunya tempat Allah menyebut Ibrahim bukan hanya ayah kepada Ismail. Ibrahim bukan kepada Ishak. Ibrahim ayahanda kepada ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pemergian kita ke Makkah adalah untuk mendengar azan. Wa'adzin. Wa'adzin. Iaitulah ayat ke-27. Ayat 27. Wa'adzin finnas. Untuk kita mendengar apa yang nak diazankan, yang nak dikumandangkan, yang nak diwasiatkan dengan suara yang tegas, yang keras, yang kuat, azan. Apa wasiat yang ayahanda nak pesan pada kita? Maka lokasi kita adalah tapak yang memang menyaksikan Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang bercakap benda yang dia buat. Lelaki yang berbicara serupa bikin.
The man who walk the talk. Anda tak payah dengar. Anda pergi sahaja tawaf di Baitullah. Anda tahu apa peristiwa yang menyebabkan Baitullah itu dibina? Anda sa'i. Anda tahu apa peristiwa menyebabkan sa'i berlaku antara Safa dan Marwah? Anda melontar jamrah. Anda melakukan wukuf di Arafah. Anda tahu manasik ini daripada siapa? Sebelum Nabi Ibrahim berbicara, anda pergi dahulu ke sana. Lihat apa di sebalik tindakan anda tawaf 7 kali, sa'i 7 kali dan seumpama dengannya. Jadi permulaan surah ini pun menarik kerana Allah memulakan dengan wahai seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Ibrahim alaihissalam seorang ayah yang nak umat ini, umat Muhammad pergi ke Mekah, ambil sunnah Nabi Ibrahim. Ambil wasiat Nabi Ibrahim yang diazankan tadi. Apa dia wasiat Nabi Allah Ibrahim? Pertama, jangan sembah berhala. Inilah juga hujjah dalam surah Al-Hajj. Abu Zuraik dalam karya beliau tentang mukjizat nama surah mengaitkan haji dengan perkataan hujjah. Kerana surah ini terkandung di dalamnya hujjah-hujjah tentang keesaan Allah. Maka Ibrahim alaihissalam, anda semua sedia maklum apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Apa sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah dengan kaumnya, dan antara cara baginda berhujjah adalah memecahkan berhala. Maka surah Al-Hajj adalah bertujuan kamu lakukan wasiat Nabi Ibrahim, memecahkan berhala dalam hati manusia. Mudah-mudahan dengan tangan mereka sendiri, mereka akan memecahkan kebatilan berhala-berhala di negara, di negeri masing-masing. Ya. Yang kedua, selepas menyeru kepada Allah yang Esa, meninggalkan penyembahan syirik berhala, wasiat kedua Ibrahim adalah ayat 1, ayat 2, iaitulah percaya pada hari kiamat. Percaya pada zalzalatas sa'ah. Percaya akan datang satu hari di mana Allah menghentikan perjalanan alam ini. Dan inilah rahsia kekuatan Nabi Ibrahim menghadapi pelbagai ujian. Anda tahu apa rahsia kekuatan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Diuji Allah dengan pelbagai bentuk ujian kerana baginda yakin baginda akan mendapat pembalasan. Kalau aku mati sekalipun, insya-Allah akan dihidupkan balik dan akan mendapat pembalasan. Adakah anda pernah dengar kisah-kisah Nabi Ibrahim yang bertemakan hidup balik lepas mati? Kajian sarjana saya, Ustazah, adalah mengenai Nabi Ibrahim. Selain daripada mengkaji munasabah ayat-ayat kisah Nabi Ibrahim, pengajaran yang terang benderang di hadapan mata saya adalah semua kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran bertemakan kehidupan dan kematian. Bertemakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bertemakan mati dan hidup balik. Surah Al-Muluk. Seolah-olah Nabi Allah Ibrahim ni seorang ayah yang nak didik anak-anak ini, kena ingat lepas mati hidup balik nak. Ayah dah tengok semua benda tu. Ayah tengok apa? Kita nak bertanya soalan. Ayah tengok apa? Pertama, ayah tengok diri ayah sendiri. Dicampak ke dalam api. Allah kata kun fayakun, ayah hidup. Walaupun seluruh penduduk dunia mahu ayah mati, ayah tengok diri ayah tidak ada apa-apa berlaku. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Depan mata ayah, api menyambut ketibaan ayah. Tak ada satu zat pun pada tubuh ayah mengalami kebakaran, jauh sekali daripada rentung. Allah berkuasa menghidupkan seseorang yang logik akalnya orang kata mati. Itu nombor 1. Ayah tengok apa lagi ayah? Ayah tengok depan mata ayah, isteri ayah, anak ayah,
hidup di padang pasir kering kontang. Ayah tinggalkan di Makkah. Allah perintahkan ayah patah balik. Ibrahim alaihissalam meninggalkan isteri dan anaknya di lembah kematian. Tidak ada sebarang tanam-tanaman, setitis air dan seorang manusia pun tiada. Tetapi 13 tahun selepas itu, Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam kembali ke Makkah. Baginda melihat tanda-tanda kekuasaan Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Makkah sendiri telah bertukar menjadi tanah yang hijau dan negeri yang ada manusia. Dan di situ juga adanya Hajar dan Ismail yang besar panjang. Itu cerita yang kedua. Ibrahim sendiri tengok depan mata Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Namanya tanah Mekah. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Air Zamzam muncul kerana Ismail alaihissalam yang ditinggalkan di Makkah. Ayah, ada cerita lain lagi tak? Untuk mengajar kami lepas mati hidup balik. Ada. Depan mata ayah. Ayah sangka Ismail akan mati. Hasil daripada ayah korbankan beliau. Pisau ayah hampir-hampir sampai ke leher anak anda Ismail. Tetapi Allah kata berhenti. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi berkenaan. Terkejut Nabi Ibrahim alaihissalam kerana dalam fikirannya anak anda akan pergi di usia belasan tahun. Aku kehilangan satu-satunya insan yang aku harap akan meneruskan kenabian. Anak ini masih ada masa depan tapi tak apalah. Beliau barangkali Allah lebih cintai, beliau akan mati syahid. Anda menyangka begitu? Tetapi peristiwa ini adalah Allah menghidupkan Ismail dengan kenabian. Tahukah anda, peristiwa nyaris disembelih inilah menghadiahkan title Nabi kepada Ismail alaihissalam, dan Kaabah dibina oleh bukan hanya ayah dengan anak, tetapi dibina oleh 2 orang Nabi. Kerana peristiwa berkenaan, Allah beri kehidupan kepada Ismail. Apa lagi peristiwa? Ayah, tolong ceritakan wahai Ibrahim alaihissalam. Depan mataku, kata Ibrahim alaihissalam, isteriku Sarah 90 tahun radhiyallahu anha fasakkat wajhaha. Terkejut, gembira, menangis kerana diumumkan para malaikat beliau mengandung. Umur 90, logik akal kata apa, saintis kata apa, tidak ada potensi untuk mengandung sesuatu yang hidup di alam rahim. Tetapi Allah kata kun, fayakun, ata'jabina amrillah. Adakah kamu terkejut dengan ketentuan Allah yang mengatasi semua hukum sebab musabab, cause and effect? Maka lebih jelas depan mata Ibrahim, Allah Maha Berkuasa untuk menghidupkan sesuatu di ruang yang logik akal kata tak boleh hidup kerana mandul. Ada lagi tak cerita lain? Lebih jelas. Dalam cerita Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta awalam tu'min bala walakin liyatma'inna qalbi, hinggalah ke akhir ayat. Tuhan, tunjukkanlah kalau engkau sudi bagaimana burung-burung ini dapat engkau hidupkan balik. Dan Allah tunjukkan pada Ibrahim alaihissalam. Kesimpulannya, surah Al-Hajj nak mengajar kita tentang kehidupan selepas kematian. Dengan kita mendengar sendiri cerita daripada ayah kita, millata abikum Ibrahim, Ibrahim alaihissalam. Jadi sebab itu cerita kehidupan selepas kematian menjadi cerita nombor 1. Cerita nombor 1 dalam surah Al-Hajj. Ayat 1 cerita pasal kiamat, ayat 2 cerita pasal ibu yang menyusu dan ibu yang mengandung melihat kiamat. Bukan kebetulan Ustazah saya mendapati dalam banyak-banyak cerita kiamat, Allah cerita dalam Al-Insyiqaq, Allah cerita dalam Al-Infitar, Allah cerita dalam At-Takwir,
Allah cerita dalam Al-Waqi'ah, Allah cerita dalam Al-Haqqah, Allah cerita dalam Al-Mursalat, An-Naba, Al-Qiyamah. Tiba-tiba cerita mak mengandung, mak menyusu adalah starting point dalam surah Al-Hajj. Walaupun tidak dibawa babak ibu sekalipun, kita still boleh faham kiamat insya-Allah. Tetapi kenapa yang diketengahkan watak ibu sebagai permulaan surah selepas watak ayah di pengakhiran surah? Kerana mendidik adalah peranan kedua-dua belah pihak. Peranan matahari dan bulan, ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Mendidik anak ni agar sembah Allah, jangan syirik, hujjah Allah itu esa, dan percaya pada hari pembalasan adalah tugas ibu dan tugas ayah. Siapa Ibrahim alaihi salam kalau tidak kerana peranan Hajar mendidik Ismail? Siapa Ibrahim alaihi salam kalau tidak kerana Sarah mengandung yang melahirkan daripadanya Ishak, dan daripada Ishak munculnya Yaqub, dan daripada Yaqub munculnya Bani Israel, daripada Bani Israel munculnya keturunan para anbiya yang diberkati di tanah yang diberkati. Subhanallah. Pemilihan watak ibu yang mengandung dan watak ibu yang menyusu mengingatkan kita kepada Hajar yang masih menyusu ketika ditinggalkan Ibrahim alaihi salam di Makkah, dan ibu yang mengandung mengingatkan kita kepada Sarah umur 90 diumumkan mengandung. Jadi benar-benar peristiwa ini berlegarkan kepada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan penamaan surah ini kalau kita lihat adalah kerana ada kaitan dengan haji yang Nabi Ibrahim azankan. Kita akan pergi pada ayat berkenaan insya-Allah. Baik, Ustazah yang saya hormati, Ustazah Nik Fatimah yang saya hormati, seluruh para penonton yang hampir 100 orang, masya-Allah satu jumlah yang besar. Oh, saya nak share screen, Ustazah. Ustazah ablekan saya untuk share screen insya-Allah. Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Baik. Sebelum tu, sementara saya buka slide, ada soalan ke Ustazah daripada rakan-rakan kita di FB? Setakat ni belum, Ustaz. Belum ya? Ustazah sendiri mungkin ada tambahan? Kalau ada silakan Ustazah, fadhali. Belum lagi, Ustaz, insya-Allah. Belum lagi, insya-Allah. Okey, baik. Kalau begitu, saya akan kongsikan kepada anda sekarang tema surah Al-Hajj menurut kajian para ulama. Surah Al-Hajj didapati nama surah itu sendiri ya sudah menunjukkan tema surah ini adalah berjalan. Perjalanan. Ya. Sebab apa? Apa beza rukun Islam yang kelima dengan rukun-rukun Islam yang lain? Semua rukun Islam selain daripada rukun Islam yang kelima tidak memerlukan anda berjalan jauh, bermusafir. Anda boleh buat puasa dalam bulan Ramadan di mana-mana. Anda boleh solat di mana-mana. Anda boleh zakat ya di mana-mana asalkan anda melakukan pada waktunya. Tetapi haji memerlukan anda bukan sekadar pada waktu tertentu, ayyam ma'dudat, tetapi di lokasi-lokasi tertentu. Namanya Masjidil Haram dan tempat-tempat tertentu yang hanya dengan berada di situ rukun Islam yang kelima anda akan menepati syarat dan sah. Jadi dapat kita lihat spirit utama rukun Islam yang kelima adalah susah payah nak berjalan pergi ke Masjidil Haram menunaikan perintah Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik. Maka kita akan dapati surah ini penuh dengan cerita-cerita yang bertemakan perjalanan. Apa patut saya nampak dalam perjalanan? Bagaimana saya mentafsirkan cabaran-cabaran dalam sebuah perjalanan? Dan pemilihan cerita Nabi Ibrahim. Anda akan dapati hanya kisah Nabi Ibrahim sahaja. Ya, dalam surah Al-Hajj.
Allah menyebut kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengazankan perintah haji kepada seluruh manusia. Ya. Tidak ada cerita terperinci tentang nabi-nabi lain dalam surah ini. Tokoh yang dipilih dalam surah ini sendiri adalah tokoh yang paling banyak bermusafir ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sila kaji, tuan-puan sekalian. Manusia yang paling banyak berjalan dari kalangan para anbiya. Kalau kita lihat kepada surah Al-Ankabut, Nabi Ibrahim berhijrah ke tanah yang diberkati, ya, bersama dengan Lut alaihi wassalam. Berjalan dah tu. Kalau kita tengok peta daripada Ur di selatan Iraq menuju ke Palestin itu sudah 400-500 km. Kemudian daripada Palestin, Allah perintahkan kepada baginda untuk pergi ke Mesir. Dan di situlah Sarah radhiyallahu anha diuji dengan pemerintah. Itu saja sudah ratusan kilometer. Balik ke Palestin, Allah perintahkan agar bawa Hajar dan Ismail ke Makkah. Lagilah ratusan kilometer. Patah balik ke Palestin seorang diri. Ratusan kilometer. Sebab itulah Allah Ta'ala menamakan dalam surah An-Nahl, Ibrahim ini kana ummah. Kana ummah. Kemana dia pergi, di situ akan ada generasi. Kemana dia pergi akan ada umat lahir. Dia pergi ke Mekah, dia tinggalkan keturunan Bani Ismail di situ. Namanya Quraisy, namanya Arab, namanya cucu cicit yang daripadanya lahirnya sallallahu alaihi wasallam, ummatu Muhammad. Pergi ke Mesir. Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya menerusi pemerintah berkenaan. Ya, tuan-puan boleh baca buku terbaru saya. Saya cerita pasal Sarah radhiyallahu anha. Bagaimana pemerintah memberikan green light. Kerana takut pada karamah Sarah. Sarah dikurniakan Allah karamah. Ceritanya panjang lebar, tetapi ringkasnya adalah kerana ketakutan kepada karamah Sarah dan suaminya Ibrahim alaihissalam, pemerintah bagi green light. Silalah buat apa saja di negara ini, kamu tidak akan diapa-apakan. Sebab itulah Nabi Ibrahim sudah meninggalkan dakwah tauhid di bumi Mesir sebelum Yusuf sampai. Sebelum Yusuf sampai. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Ini kan kata-kata Yusuf dalam penjara. Aku ikut sebenarnya millah yang kamu pernah dengar. Itulah ajaran daripada Ibrahim alaihissalam. Jadi kemana saja Ibrahim pergi, dia akan meninggalkan impak, meninggalkan kesan. Sebab tu Al-Maududi rahimahullah ketika mentafsirkan ayat An-Nahl mengenai Ibrahim itu kana ummah, beliau menyatakan Ibrahim walaupun seorang diri, beliau melakukan kerja yang hanya boleh dilakukan oleh 1000 orang. 1000 orang pun belum tentu boleh buat sesuatu kerja yang mempunyai highly impact macam Ibrahim lakukan. Ibrahim seorang diri, tuan-tuan. Tetapi dia telah berjaya menyebabkan ribuan penduduk Ur berfikir tentang betul ke kayu, besi, batu, berhala ni boleh melindungi kita. Depan mata kita, Ibrahim dilindungi Tuhannya daripada api. Allah rakamkan dalam surah Al-Anbiya, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Allah rakamkan bagaimana seluruh penduduk Ur waktu itu, orang kata hari ini, tersentap, tercengang. Lah, kita yang zalim. Depan mata kita. Kuasa siapa ni? Ibrahim tak terbakar. So ini orang panggil tindakan yang berimpak. Dan baginda pecahkan berhala bukan sebab emosional. Baginda pecahkan berhala sebagai salah satu strategi untuk menyebabkan kaumnya berfikir. Kalau berhala pun pecah, tidak boleh melindungi diri, maka bagaimana berhala itu nak melindungi kalian? Di mana akal kalian? Jadi Al-Hajj juga adalah hujjah. Hujjah yang telah dipaparkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Di mana dia pergi, di situ hujjah tertegak. Di mana bumi dipijak, di situ Islam dijunjung. Itu yang kita dapat lihat pada Ibrahim alaihissalam. Jadi
pada tengah hari ni, pada petang ni, izinkan saya berkongsi kepada anda dalam tempoh yang berbaki setengah jam lagi ni, iaitulah 10 ayat yang saya pilih daripada surah Al-Hajj yang 78 ayat yang mana menunjukkan ia bertemakan perjalanan. Inilah maqasid daripada surah Al-Hajj yang sepatutnya kita dapat walaupun kita tidak dapat menunaikan rukun haji, rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita boleh lakukan perjalanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama sekali adalah ayat 1. Anda dapat lihat ayat 1 ini menceritakan tentang seruan Allah kepada seluruh manusia. Bukan hanya orang yang beriman. Tolonglah seluruh manusia. Kembalilah mengingati Tuhanmu yang Esa. Fikirlah tentang kejadian yang ada di alam ini yang menunjukkan adanya Tuhan yang Esa. Ittaqu rabbakum. Perhatikan alam ini yang berjalan dengan sangat teratur. Bulan tidak langgar matahari, matahari tidak langgar bulan, siang tak kacau malam, malam tak kacau siang, bintang tidak berlanggaran. Bukankah itu tanda ada satu kuasa mentadbir? Tetapi ingat, akan datang satu detik di mana kalau kamu tidak bertakwa lagi waktu itu, kamu tidak lagi bertaubat waktu itu, bila kamu lihat depan mata kamu baru kamu mahu bertaubat, ia sudah terlambat. Ayat 1 dan ayat 2 menceritakan tentang terhentinya sistem perjalanan alam. Sehingga manusia yang melihat terhentinya perjalanan alam itu mengalami kejutan. Seorang ibu tidak menyedari dia telah melepaskan anaknya daripada susuan. Seorang ibu tidak menyedari apa yang dilihat menyebabkan keguguran. Tetapi the point is, perjalanan alam ini akan ada tarikh tamat. Waktu ini kalau kamu baru nak mengaku Islam, sudah terlambat. Maka surah Al-Hajj begin with the end in mind. Surah Al-Hajj menekankan semua kamu akan mati. Maka adakah kamu sudah melakukan takwa, iaitulah membuat bekalan? Jadi menarik ya, surah ini dia tidak terus pergi kepada Nabi Ibrahim. Seolah-olah seorang guru bila nak mengajar tentang cerita Nabi Ibrahim, dia tak boleh terus sebut Ibrahim ya bin apa, duduk kat mana, zaman bila. Segelintir pelajar akan bosan sebab kita tak ada soalan dalam fikiran yang menyebabkan kita kena beri perhatian pada subjek Ibrahim ini. Kita tak boleh beri perhatian kepada Ibrahim AS tanpa persoalan kajian, Ustazah kan? Kita panggil dalam akademik persoalan kajian. Orang tak ada mood nak baca bab 2 kalau tak lalu bab 1. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Kena mulakan dengan soalan. Maka soalan penting yang menyebabkan kita akan hargai Nabi Allah Ibrahim AS adalah, apa bekalan untuk saya selamat bila Allah hentikan alam ni? Kiamat mungkin tak semua orang akan tengok. Yang pasti semua kita akan mengalami kiamat. Kiamat kecil kata Nabi SAW. Ayat 1, ayat 2 tentang kematian besar-besaran. Kematian alam, kematian orang kafir. Tetapi semua kita menuju mati. Maka bila kita ingat mati, bila kita ingat perjalanan tubuh kita ni akan mengalami kematian. Huraian lanjut adalah pada ayat 5 sebentar lagi. Di mana perjalanan tubuh kita ni akan mengalami kematian. Maka waktu tu, ya, bila kita mengingati mati, maka kita akan lebih menghargai macam mana nak selamat. Sebab Ibrahim mengajar aku, lepas mati hidup balik. Dan masa tu akan ada masalah besar.
Kalau mati sahaja, tak hidup balik, dia bukan masalah. Dia bukan masalah. Wallahu alam. Ya. Manusia ada pelbagai sebab untuk bunuh diri. Semoga Allah mengampunkan mereka yang terlanjur melakukan. Tetapi barangkali antara sebab seseorang melakukan perbuatan tidak sayang tubuh itu adalah kerana percaya tidak ada kehidupan semula selepas kematian. Kita kena ingat, teruk macam mana pun kita diuji, jangan sampai terfikir untuk membunuh diri. Kerana lepas kamu mati, sekelip mata kamu hidup balik. Dan kat situ ada masalah. Kamu akan berdepan dengan satu alam di mana alam itu kamu tak boleh nak kawal. Bahagia atau duka. Remote control bukan lagi di tangan kamu. Apa kamu buat kat dunia menentukan alam barzah kamu. Sakit ke tak sakit di alam itu. Alam akhirat apatah lagi. Jadi fikir panjang sebelum melakukan. Jadi Ibrahim ajar kita lepas mati hidup balik. Dan hidup balik tu penuh dengan suasana ketakutan. Penuh dengan suasana ketakutan. Jadi apa bekalan? Maka datanglah surah Al-Hajj di mana penuh dengan bekalan-bekalan untuk sebuah perjalanan. Dan masa inilah kita akan hargai cerita Ibrahim alaihi salam. Apa bekalan beliau? Apa bekalan Nabi Ibrahim sehingga sepanjang beliau berjalan melalui kehidupan, Allah sifatkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim. Ibrahim lulus dalam ujian dan Allah jadikan beliau sebagai imam, pemimpin, ikon untuk diambil teladan. Baginda lulus dalam ujian. Perjalanan yang penuh dengan cabaran, baginda lulus. Soalannya adalah, apa bekalan baginda bawa sampai boleh cemerlang dalam keputusan? Apa bekalan baginda? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bekalannya. Sebab tu surah ini bermula dengan mati. Sebab wasiat Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bekalan kamu dalam satu perkataan adalah Islam sebagai cara hidup. Sebab itulah di ayat 78 Allah tidak hanya sebut Ibrahim sebagai ayah kamu, tetapi Allah sebut millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Itu bekalan kamu. Bekalan apa dia? Sammakum. Dia memberikan nama agama ini. Dia memberikan sifat istimewa agama langit ini sebagai antum muslimun. Islam sebagai cara hidup. Jadi ini adalah permulaan surah Al-Hajj. Bicara tentang kematian. Siapa tak insaf? Ini yang menarik. Manakala pada ayat yang kelima, iaitulah poin yang kedua saya, anda akan melihat satu ayat paling panjang dalam Al-Quran tentang perjalanan hidup manusia. Dalam satu ayat Allah Ta'ala simpulkan dalam hanya satu ayat. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Ini alam rahim. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى 9 bulan. Allah Ta'ala hiasi kita dengan kesempurnaan. Kita tak buat apa-apa pun. Yang mencorak, yang mencipta, yang mengukuhkan tubuh struktur adalah ahsanal khaliqin, Allah Ta'ala. Kemudian lahir ke dunia, membesar sebagai tiflan kanak-kanak, kemudian akhir balik. Walitablugu asyuddakum, sampailah kita menjadi dewasa, berdikari, bernama bapa, bernama ibu. Wa minkum man yutawaffa, hinggalah kita mati. Dan ada yang sampai ke usia tua tetapi memori sudah luput, nyanyuk. Kita akan sampai kepada usia itu. Dan menariknya ayat yang sama, Allah bicara tentang wa taral arda hamidatan. Dalam ayat yang sama,
Allah habiskan ayat ini dengan cara yang sangat istimewa dan unik. Fasilah ayat yang begitu menarik. Kita menjangkakan Allah akan tamatkan dengan cerita manusia mati hidup balik. Tetapi manusia mati hidup balik, Allah paparkan dalam bentuk cerita tumbuh-tumbuhan. Iaitulah bagaimana keadaan bumi yang kering kontang. Hamidah. Kering kontang. Kemudian kami turunkan air hujan. Ihtazzat warabat. Kemudian berlakunya pergerakan. Kemudian menjadi subur. Kemudian akan tumbuh sesuatu di situ daripada pasangan-pasangan. Wa nafsin, maafkan saya, wa idzal mau'udatu su'ilat, maafkan saya surah apa ustazah, wa idzan nufusu zuwijat. Itu akan berlaku di hari kiamat. Wa idzan nufusu zuwijat. Tubuh akan dipasangkan semula dengan roh. Jadi penghujung ayat 5 menceritakan perjalanan kita bukan setakat kat sini, tuan-puan sekalian, akak, makcik, pakcik, semua adik kakak belaka. Perjalanan kita bukan setakat kat sini. Kita kena ingat perjalanan kita akan sampai ke waktu tua. Kalau Allah izinkan. Yang jadi masalah adalah kita akan mati. Hamidatan, kita akan menjadi tanah kering. Dan yang menjadi masalah besar adalah kita akan dihidupkan balik macam tumbuh-tumbuhan hidup. Dan kita akan didatangkan amalan kita untuk dihisap oleh Allah. Jadi satu ayat yang menceritakan perjalanan daripada alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. 5 dalam satu. Jadi bila kita pergi haji, apa kita nampak di Arafah itu? Manusia berihram, berkain putih, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan. Semuanya putih belaka mengingatkan kita pada kain kapan. Dan bangkitnya manusia di padang Arafah itu mengingatkan kita pada kebangkitan semula. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Manusia bangkit balik. That's the point. Supaya balik ke Malaysia, bila kamu ingat hari pembalasan, kamu akan selalu fikir, ini kebekalan saya nak berdiri depan Tuhan. Apa saya nak buat ni bila balik ke Malaysia? Supaya saya selamat di hadapan Tuhan bila soal siasatan berlaku. Solat saya macam mana? Zakat saya macam mana? Kekayaan saya macam mana? Saya dengan isteri saya dengan anak-anak saya dengan AJK masjid, saya dengan taman perumahan, saya dengan pemimpin negara, saya dengan pemimpin negeri, saya dengan NGO ini, saya dengan persatuan ini, saya dengan WhatsApp group saya dengan follower saya. Apa bekalan kita nak buat dengan semua ni? Mabrur benar urusan kamu dengan Tuhanmu. Tetapi mabrur, surah ni ada beri kayu ukur. Mabrur, dalam surah ni ada 3 kalimah yang paling mahal bagi saya, khususnya di musim pandemik ini. Kita akan lalu ayat tu nanti, insya-Allah. Saja bagi teaser sikit. Ada 3 kalimah yang bagi saya lah, itu tanda Tuhan cintai kamu. Hingga ibadah hajimu mabrur. Dan tanda tu boleh dilihat pada diri kamu berlaku tak bila pulang ke tanah air. Na'udzubillah, daripada pulang ke tanah air perangai sama tak ada perubahan. Dalam surah Al-Hajj Allah sebut fajtanibu qaulaz zur. Jauhi perkataan celupa menyakitkan hati orang beriman. Jadi adakah kita ada perubahan atau kita hanya bangga dengan title haji tetapi perangai tidak mengalami perubahan? Na'udzubillah. Baik, yang ketiga Ustazah. Kita pilih ayat 17 dan 18. Menarik ya? Kerana ayat 17 Allah himpunkan dalam satu ayat semua jenis manusia yang anda boleh jumpa di tanah Arab. Subhanallah. Kalau anda berjalan di seluruh tanah Arab, anda akan jumpa 5 golongan ni. Kalau anda tak berjalan, anda duduk kat Mekah aja, anda duduk di Madinah aja, anda tak jumpa 5 orang ni. Tengok ada tema perjalanan. Ada tema musafir. Maka sebab itulah pada ayat 17 kita dapat lihat Allah Taala menyebut ya
innal ladina amanu والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Wahai orang beriman, bila kamu berjalan, bila kamu bermusafir, kamu akan tengok ada pelbagai kumpulan-kumpulan yang kamu kena dakwah. Dakwah ni jangan selesa, duduk kat satu tempat je. Ya. Jadi saya boleh bagi kredit lah juga ya pada Ustazah Fatma kerana muncul di Twitter, muncul di TikTok, sebab setiap ini ada penduduk yang pelbagai. Betul kan Ustazah? Jadi betul, kita Ustaz, ni betul. Jangan duduk setempat. Facebook je. Facebook ni dia ada penduduk dia. Tetapi orang beriman dia kena bergerak. Anda nak tahu orang Yahudi banyak di mana? Anda nak tahu orang Nasrani duduk di mana? Anda nak tahu orang Majusi duduk banyak di mana? Kalau anda tak berjalan di semenanjung Tanah Arab, anda takkan tahu siapa yang perlu terima Islam. Orang Majusi, adakah anda boleh bercakap sama dengan orang Nasrani? Orang Nasrani, adakah anda boleh bercakap sama dengan Hadu, orang Yahudi? Anda kena tahu literasi dia orang. Anda kena tahu bahasa dia orang. Ini menyebabkan dakwah jadi berkembang. Dakwah jadi kreatif. Kerana nak pergi pada satu orang yang berbeza daripada satu orang, fa idza faraghta fansab. Selesai satu urusan kabilah, kamu kena penat brainstorm, kamu kena penat berfikir apa uslub untuk kabilah yang kedua ni. Nampak berbeza sangat daripada kabilah yang pertama. Betul kalau kita buat style Facebook dalam TikTok, orang tak boleh nak terima. Kita jadikan TikTok contoh sahaja Ustazah. Kita jadikan TikTok untuk jual produk. Memang tak lagi jauh. Sebab TikTok bukan tempat nak jual produk. Jadi dia ada algoritma dia. Dia ada permainan dia. Tetapi kita ni pendakwah kena menyesuaikan diri untuk masuk ke dalam kumpulan kabilah-kabilah yang berbeza-beza. Ada kabilah namanya TikTok, ada kabilah namanya Twitter, ada kabilah namanya Instagram, ada kabilah namanya Facebook, ada kabilah, pelbagai kabilah. Maka dakwah ni tak boleh setempat. Ayat 17 ini juga mengajar kita kenapa Nabi duduk dalam dunia perniagaan. 28 tahun. 28 tahun sebelum umur 40. Sebelum umur Nabi 35, Nabi dah berhenti, Nabi dah retire daripada dunia bisnes. Nabi kita boleh katakan sudah sampai kepada peringkat financial freedom. Nabi fokus 5 tahun yang terakhir didik anak-anak perempuan bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. 28 tahun duduk dalam dunia bisnes. Anda tahu apa hikmah? Wa wajadaka ailan fa aghna. Apakah hikmah Nabi duduk dalam dunia perniagaan? Sebab lelaki yang berada di gua Hira pada umur 40 tahun menerima wahyu Iqra adalah lelaki yang sudah mengetahui geografi semenanjung tanah Arab sebelum wahyu sampai. Baginda punya wawasan bila Quran turun adalah bukan sebatas Mekah. Wawasan baginda adalah Islam tersebar kepada orang Yahudi. Islam tersebar kepada Sabi'in. Sabi'in adalah penyembah bintang. Penyembah makhluk-makhluk di langit. Memang ada di tanah Arab. Kamu yang tak berjalan. Sebab tu kamu anggap makhluk-makhluk tu tak ada. Maaf, penduduk-penduduk tu tak ada. Kalau kamu hanya duduk di satu tempat, kamu hanya selesa sahaja. Sila berjalan. Kamu akan jumpa Nasara di satu tempat, Majus di satu tempat, dan memang majoriti manusia memang menyembah berhala. Nasib mereka di akhirat, Allah Ta'ala akan uruskan. Allah ini syahid, Allah Ta'ala hadir melihat segala perilaku kamu. Jadi cantik. Kemudian Allah sebut pada ayat sajdah. Ayat selepas itu. Tentang seluruh alam ini. 9 objek Allah sebut pada ayat 18. 9 objek Allah Ta'ala sebut sujud pada Allah. Sujud pada Allah. Kenapa Allah sebut pada ayat 18? Sebab ayat 17, ramai manusia tidak sujud kepada Allah, tetapi sujud kepada berhala sampai hati. Kamu buat begitu kepada Tuhan kamu yang memberikan nikmat. Ayat 18, ayat sajdah. Apa maksud ayat sajdah? Ayat ini mengajar kita langit sujud. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawat. Langit sujud, penduduk langit sujud.
bumi pun sujud dan makhluk di bumi pun sujud, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Segelintir kita, ya, dia akan kagum bila pokok macam rukuk. Tetapi bila pokok tu macam biasa, tidak seperti berada dalam posisi rukuk, kita tak boleh nak kata pokok ni sujud. Sebab dia tidak dalam posisi sujud. Betapa kita sangat sempit pada memahami makna sujud. Sebenarnya pokok itu walaupun tidak berada dalam posisi sujud macam manusia sujud, dia sebenarnya sedang sujud. Lalu masalah kita adalah how you define sajdah. Apa definisi sujud? Yang ketiga, matahari pun sujud. Macam mana matahari sujud? Qamarun sujud, bintang nujum sujud, jibal sujud, syajarun sujud, dawab sujud dan kebanyakan manusia sujud. Jadi maksud sujud bukan sekadar perbuatan kita merebahkan kepala ke tanah. Sebab lihat ya, bagaimana Al-Quran menekankan konten di sebalik template. Al-Quran sangat menekankan substance, menekankan batin selain daripada zahir. Sebab kita tak nak haji hanya zahir sahaja. But we didn't get the point. Kita pergi haji, kita sujud sangat banyak. Alhamdulillah kita dapat pahala. Tetapi untuk pimpin dunia, untuk jadi khalifah, kita terkebelakang. Seluruh dunia umat Islam pergi ke Masjidil Haram. Tanya satu soalan yang paling kritikal. Bila semua orang Islam, wakil-wakil ambassadors, hujjaj, pergi ke Masjidil Haram, kita solat sebelah orang Turki. Kita solat sebelah orang Jepun. Semuanya bersama-sama la ilaha illallah. Kita boleh bercakap dengan bahasa Inggeris. Kita boleh bercakap dengan bahasa Arab. Semua bangsa atas dasar la ilaha illallah tawaf sama-sama di Kaabah, sa'i sama-sama, kutip batu sama-sama, lontar jamrah sama-sama. Ini kan satu cara untuk bina kekuatan kesatuan umat Islam. Tapi kenapa sesama umat Islam, pemimpin negara Arab sebagai contoh, berbalah sesama sendiri dalam hal Palestin? Sebab itu, kalau kita tak selesaikan Masjidil Haram, kita tak akan dapat Masjidil Aqsa. Surah Al-Isra, ayat 1, Allah ada sebab mention Masjidil Haram. Allah tidak hanya sebut Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Allah boleh sebut Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ilal Masjidil Aqsa. Boleh berlaku begitu. Sebab kita maklum surah tu surah Makkiyah. Ilmu Makki Madani kita mengajar, uslub surah menunjukkan surah ni turun kat Masjidil Haram. Tak ada masalah. Tetapi penyebutan Masjidil Haram adalah untuk menunjukkan kita kena selesaikan Masjidil Haram. Baru kita akan dapat masjid yang jauh, Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Apa maksud menguruskan Masjidil Haram? Menguruskan musim haji. Pastikan musim haji orang tidak lagi telanjang bulat-bulat. Kalau kita lihat kepada jahiliyah hingga Nabi SAW, ya, bila membuka Makkah, setahun selepas itu, ya, baru Nabi dapat mengubah format template kepada haji masyarakat Arab supaya mereka tidak bawa tradisi jahiliyah. Tetapi apa selepas itu? Nabi SAW selepas membina kekuatan Masjidil Haram, ya, seingat saya tidak sampai 5 tahun, 7 tahun selepas pembukaan Masjidil Haram, umat Islam daripada seluruh dunia tanah Arab datang ke Masjidil Haram. Mereka mengikuti dua wasiat Nabi Ibrahim tadi. Jangan syirik pada Allah, pecahkan berhala,
Dan yang kedua, percaya hari pembalasan bila umat Islam daripada Romawi, daripada Parsi, orang macam Salman Al-Farsi, orang macam Suhaib Ar-Rumi, orang macam Bilal bin Rabah, lebih ramai wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, makin ramai orang masuk Islam daripada tanah Arab, orang Yahudi masuk Islam, maka super power daripada Masjidil Haram, Islam jadi super power dan kayu ukurnya adalah penguasaan Masjidil Aqsa. Umar disarahkan Masjidil Aqsa. Umar tak payah nak berperang untuk dapatkan Masjidil Aqsa. Orang Nasrani serah Masjidil Aqsa kepada Khalifah Umar. Maknanya bila kita dapat membaiki kualiti rukun haji seluruh umat Islam, dia akan melorong kepada kemenangan di Masjidil Aqsa. Itu kesimpulan kita. Jadi lepas kita baca surah Al-Hajj ni, ya, insya-Allah akan berlakulah apa yang berlaku dalam surah Al-Isra, kerana kedua-dua surah berkenaan bertemakan perjalanan umat ini. Gitu Okey, baik. Subhanallah. Ustazah ada soalan ke Ustazah? Saya risau kalau tak sempat nak tengok soalan lah. Tak apa. Nanti saya tengok Ustaz. Setakat ni belum lagi. Alhamdulillah. Seronok dengar Ustaz cerita. Barakallah fik. Barakallah fik. Baik. Yang keempat, baru kita dibawa dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ceritanya. Iaitulah cerita mengenai wa idh bawwa'na li Ibrahim. Kami telah menetapkan satu lokasi. Ibrahim perlu pergi daripada Palestin. Ratusan kilometer bersama dengan anaknya Ismail dan Hajar. Makan al-bait. Dan sebaik saja sampai di situ, hendaklah kalian tidak melakukan syirik dan hendaklah dibersihkan rumah ini, ya, daripada syirik, dan bersedialah untuk menyambut kedatangan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri untuk menunaikan salat, dan orang-orang yang ruk'is sujud. Apa makna ruk'is sujud? Ya, telah kita huraikan tadi makna ayat sajdah. Ia bukan sekadar perbuatan merebahkan kepala ke tanah, ia adalah ketaatan. At-ta'atu wal inqiyad. Jadi kalau kita solat, semayang, sujud tetapi tidak taat perintah larangan Allah selepas solat, sebenarnya di sisi Allah kita tidak sujud. Walaupun seseorang itu kurang solatnya, kurang sujudnya, tetapi sepenuh hidupnya menundukkan diri kepada Allah, maka dia sebenarnya sujud kepada Allah. Jadi ayat 27 yang merupakan susulan daripada ayat 26. Ayat 26 mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Ibrahim datang kali kedua ke Baitullah. Nabi datang ke Makkah yang sudah Ismail besar panjang dan ada penduduk di situ. Kemudian berlakulah peristiwa, ya, di mana dihuraikan dalam surah As-Saffat. Peristiwa nyaris dikorbankan si anak anda Ismail. Tetapi alhamdulillah Allah gantikan dengan dzibhin azim. Dengan haiwan sembelihan yang lebih besar. Barangkali kibas. Lalu selepas ujian berat menimpa anak dan ayah berkenaan, maka inilah ayat yang menunjukkan Ibrahim dan Ismail dihuraikan juga dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait, iaitulah kedua-dua ayah dan anak telah membina Baitullah selepas peristiwa besar ujian yang menimpa Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Jadi apabila telah dibina bangunan Baitullah ini dan diperintahkan agar supaya dibersihkan Baitullah ini daripada syirik, Allah tahu masa depan. Allah tahu masa depan. Sebab tu ada para ulama mentafsirkan la tusyrik ini bukan dituju pada Nabi Ibrahim, tetapi dituju kepada Nabi SAW agar Nabi pastikan misi kamu jelas untuk membersihkan Masjidil Haram daripada 360 berhala. Ini misi kamu. La tusyrik bi syai'a. Iaitulah beritahu kepada penduduk Quraisy agar jangan melakukan syirik kepada Allah.
Kerana apa yang sedang berlaku di Masjidil Haram adalah sesuatu yang bercanggah dan berlanggaran dengan wasiat Nabi Ibrahim yang pertama. Apa dia? Iaitulah mereka syirik kepada Allah. Kemudian, selepas membina Baitullah, Ibrahim melakukan azan. Allah jadikan suara Nabi Ibrahim dapat didengari. Wallahu alam, jangan tanya bagaimana. Tetapi pemilihan perkataan adzin, ya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Anda boleh kaji perkataan adzana, perkataan azan di dalam Al-Quran. Antara makna azan adalah suara yang amat kuat kerana kedegilan untuk menyahut seruan. Jadi seru manusia. Surah ini pun bermula dengan ya ayuhan nas. Manusia ni degil sampai nak kena takutkan dengan unsur-unsur ketakutan seperti kiamat. Jadi Ibrahim bersuara menyeru seluruh manusia agar datang kemari. Datang kemari. Apa yang menariknya adalah kita ni tak ada semangat nak datang ke sesuatu tempat yang kita tidak berasal daripada situ. Betul tak? Kita takkan ada semangat pun, ya, untuk pergi ke sesuatu tempat yang kita tak ada sebarang connection dengan tempat tu. Betul tak Ustazah? Kalau ada pengalaman bermusafir kan. Ustazah pernah sampai negara mana? Kalau sudi dikongsikan Ustazah Fatimah? Kuwait pernah sampai, tapi Kuwait dekat airport dia saja. Oh, airport je. Lepas tu mana transit ah? Transit je. Lepas tu Mekah, Madinah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah sempat umrah ke haji? Haji alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Hajah ni Fatimah rupanya, barakallahu fik. Dan Haji Usaid Subeki rupanya, barakallah. Usia muda Ustazah tahun lepas ke 2 tahun lepas? Masa umur 22 tahun, alhamdulillah. Allahu akbar. Bertambahlah cemburu saya. Alhamdulillah. Jadi Kuwait tu Ustazah terpaksa singgah, betul tak? Bukan Ustazah memilih untuk pergi kan? Betul. Jadi kalau saya Turki. Masya-Allah Sebab Ustaz. Kan? Sebab ada connecting the dot. Cerita aku dekat Malaysia dengan cerita Sultan Muhammad Al-Fatih tu. Aku rasa ada banyak benda aku boleh belajar daripada beliau. Yang tu saya pergi. Jadi Allah Ta'ala telah wujudkan, ya, sebab-sebab untuk pergi ke sana. Saya guna bahasa mudah. Kita sekarang tak nak putus asa ketika mengalami kesempitan rezeki, betul tak? Kita tak nak putus asa, kita akan ikhtiar apa jua cara. Walaupun kita tahu kita baru dapat mesej ada orang tak ada duit nak beli pampers, nak beli ubat-ubatan. Duduk tak jauh daripada rumah kita sahaja. Kita ada aplikasi, kita boleh tengok ada orang kibar bendera putih yang belum mendapat bantuan bila kita WhatsApp. Tetapi semangat penting kita nak beritahu kepada mereka adalah jangan putus asa untuk berdoa pada Allah di samping minta bantuan. Jadi macam mana nak ajar manusia jangan putus asa? Cerita siapa yang boleh menyebabkan mereka bukan setakat dengar, mereka buat sendiri benda tu disai? Cerita siapa yang tak putus asa kalau bukan cerita Hajar? Beliau kehilangan rezeki. Anak menangis. Dan beliau boleh memilih untuk putus asa. Tetapi angka 7, kata Hamzah Yusof, seingat saya, 7 ni, maknanya dia bukan merebahkan diri ke tanah kali ketiga, kali keempat, kali ketujuh, maknanya she's struggling. Dia telah melakukan sehabis sa'a. Sa'a wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Wa sa'a laha sa'yaha, suratul Isra. Perkataan sa'a ni adalah perkataan yang besar yang menunjukkan ikhtiar sehabis baik. Naik bukit Safa, panggil orang, tak ada seorang sambut. Itu dah cukup untuk anda give up. Sebab memang anda berada di lokasi orang tak lalu kat situ. Orang memang tak lalu area situ. Orang tak ada sebab untuk lalu area situ. Pergi Marwah, kot-kot ada orang dengar. Tak ada juga orang dengar. Anda dah boleh pilih untuk give up. Matilah kita macam ni. Tak. Barangkali 15 minit sekali. Barangkali setengah jam sekali dah tak boleh buat apa. Anak duk menangis tu.
Pergi pula pada naik sofa kali ketiga. Kot-kot ada orang. Kot-kot ada orang. Barangkali kita tak tahu. Impossible. Nothing is impossible kalau Allah izinkan ada orang dengar suara aku. Tetapi bila kali ketujuh ni, dia terpaksa mengaku kalah, bukan sebab dia mengaku kalah. Tubuh dah tak boleh nak support kemahuan tu. Tubuh tak boleh nak support dah. Lalu terjatuh ke tanah dan waktu itulah kedengaran ada hentakan kaki yang memunculkan air di sisi Ismail. Rupa-rupanya Jibril alaihi salam telah menghadiahkan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum, air Zamzam. Subhanallah. Jadi bila kita tahu ada cerita tentang optimism, apa lagi cerita tentang optimism? Aku kena sembelih anak ni, tetapi aku percaya ada rencana Allah yang lebih besar. Aku akan kehilangan anak, tapi aku percaya aku akan dapat rezeki yang lebih besar. Aku akan kehilangan orang tersayang di musim pandemik ini, tetapi aku percaya Allah mengatur sesuatu yang lebih besar. Inna a'tainakal kautsar. Nabi diturunkan dengan surah yang menyebabkan Nabi gembira kerana akan diberikan banyak nikmat. Ya. Al-Kautsar. Semalam anak saya nombor 2 tu, dia kongsi apa dia belajar daripada gurunya. Tak tahu dia nak buat apa dengan air sirap tu. Saya tertanya-tanya dan kita pun rasa macam pelik sebab dia dah macam nak simbah dalam satu cawan tu. Ya, rupa-rupanya dia nak ajar ayah dia apa dia belajar dekat PDPR, iaitulah surah Al-Kautsar yang bermaksud melimpah-limpah. Jadi dia kena gambarkan babak air melimpah. Masya-Allah. Kan? Surah yang bermaksud nikmat melimpah-limpah. Tetapi Allah turunkan selepas Nabi kehilangan anak lelaki yang kedua. Nak dapat nikmat banyak, kita memang terpaksa lalui ujian yang berat. Macam apa yang berlaku sekarang. Maka Ibrahim alaihi salam tetap optimis. Ya, tetap optimis. Ada benda Allah Ta'ala akan bagi padaku insya-Allah. Tak apalah kehilangan anak. Rupa-rupanya anak tu tak mati pun. Anak tu kekal hidup. Bahkan jadi Nabi. Gembira tak gembira Nabi Ibrahim? Anak jadi Nabi. Yang kedua, Allah gantikan dengan dzibhin azim. Haiwan yang sangat besar. Yang menyebabkan baginda dapat pahala untuk infak daging korban kepada ramai orang. Dan dapat untuk membina Kaabah yang menyebabkan tapak kaki baginda itu melekat dan orang akan mention nama baginda sampai hari kiamat. Dan berselawat di penghujung salat. Tahiyat akhir kita selawat pada Nabi Ibrahim. Pahala berpanjangan walaupun sudah 2,500 tahun meninggal dunia Nabi Ibrahim AS. Saya sampai ke makam Nabi Ibrahim AS walaupun dibahagi pada 2. Ya, Zionis satu bahagian kurang ajar sungguh diorang ni. Bahagi satu bahagian untuk mereka, satu bahagian untuk kita. Tetapi itulah musafir saya 3 tahun lepas untuk dapat semangat buat master tajuk Nabi Ibrahim tu, Ustazah. Alhamdulillah. Rasa berbaloi perjuangan ni. Dapat kekuatan daripada situ. Sebab tokoh ni banyak fitnah dalam kitab-kitab Taurat. Jadi tugas kita jernihkan keadaan tu. Jadi menarik. Rupa-rupanya jangan nampak haji ni hanya sekadar cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim, what's the point? Laqad kana fi qasasihim ibrah. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Hajar, cerita Ismail adalah cerita optimism. Kamu boleh dapat rezeki. InsyaAllah. Dengan kesusahan yang terjadi, inna ma'al usri yusra. Lepas susah ni akan ada kesenangan. Dengan kamu pergi ke sana, kamu akan bawa pulang cerita optimism. Rezeki Allah. Anda bayangkan, Sarah hampir putus asa. Sarah hampir putus asa. Ini bahasa berlapik saya lah ni daripada kata berputus asa. Sebab umur 90, 40 tahun kahwin, tak ada anak, mandul. Aqim. Mandul. Tetapi Allah ajar optimism. Bila kamu pergi ke tanah suci Makkah dan nanti kamu pergi ke tanah suci Masjidil Aqsa sebagai pembebas, bukan sekadar penziarah. Fatihan walaysa saihan. Kamu akan belajar Sarah tentang optimism. Hajar dah belajar apa itu optimism. Dengan air Zamzam muncul selepas 7 kali. Ibrahim sudah belajar apa itu optimism bila dihumban ke dalam api.
Ismail sudah belajar apa itu optimism bila pisau hampir sampai ke leher. Sarah, seluruh ahli keluarga Ibrahim adalah guru-guru pakar dalam bidang optimism. Inilah keluarga Ibrahim. Yang setiap ahli keluarga yang setia menyayangi ini mengajar kamu optimism. Lalu kenapa putus asa? Jadi haji bukan semata-mata haji. Haji mengajar kita tentang jangan putus asa. Sakitnya sekarang, gembiranya nanti insya-Allah. Ya, fasakkat wajahaha. Gembiranya Sarah itu sampai menepuk-nepuk pipinya. Kita akan dapat detik itu insya-Allah. Ya, kalau tidak di sini di sana, mudah-mudahan. Jadi sebab istimewa itulah Ibrahim mengumumkan tolonglah datang kemari. Dapatkan semangat daripada aku. Jadi saya boleh simpulkan 3 perkara lah. Pertama, jangan syirik pada Allah. Ini wasiat Ibrahim dalam surah ini. Yang kedua, jangan kamu tidak percaya hari pembalasan. Dan sebenarnya pembalasan itulah yang ketiganya. Saya rasa tak boleh yang ketiga kot. Yang kedua itu, meyakini pembalasan yang baik. Kamu datanglah kemari sama ada rijalan jalan kaki. Ataupun ala kulli dhamirin, unta-unta yang sampai jadi kurus kering. Kerana perjalanan yang jauh. Naik unta pun tak apa. Jadi, datanglah dengan apa pun cara, walaupun kamu daripada fajin amiq, daripada tempat yang amat jauh yang memungkinkan kamu tak boleh guna unta. Mereka unta itu akan kurus, dhamir. Sekarang kita tak perlukan unta. Kita tak perlu berjalan kaki. Kita boleh menggunakan pelbagai transportation. Kapal terbang, kapal laut. Dan 2 minggu lepas, syukur Alhamdulillah, mendapat pengalaman bahagia. Dapat berforum, bersembang dengan Ustazah Adilah. Ustazah basikal. 15,000 kilometer. Kan Ustazah? 15,000 kilometer. Melalui 14 buah negara. Macam-macam pengalaman saya dengar. Saya tak sempat baca ni. Mudah-mudahan ada kesempatan baca. Naik basikal daripada Malaysia, pergi menunaikan umrah. Banyak pengalaman manis, pengalaman pahit suami isteri berkenaan berbasikal. Apa yang kita belajar adalah anda boleh memilih untuk ke Mekah dengan naik apa. Ya, kita kena manfaatkan kemudahan. Jangan pilih jalan susah. Tetapi yang saya belajar daripada Ustazah Adilah dan Encik Muhammad bin Isa suaminya adalah kadang bila terlalu senang ni kita susah nak menghargai. Kita naik kapal terbang, kita nampak kapal terbang tu bergerak pada negara mana. Kita akan menunaikan umrah insya-Allah dengan teknologi yang ada, ya kita boleh sampai ke negara itu namanya Mekah, Madinah. Tetapi untuk sampai ke situ apa kata? Saya menghargai ya syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Bangsa-bangsa manusia di Thailand, kita diberitahu macam mana mereka menghadapi cabaran di Afghanistan, macam mana penduduk yang sangat baik di Pakistan. Jadi banyak benda kita boleh belajar sepanjang nak menuju ke Mekah ni. Dan dalam surah Al-Hajj, saya minta maaf saya tak sempat nak habiskan ke 10 poin ini. Saya minta maaf awal. Tetapi kalau anda baca daripada awal sampai ke hujung, hatta lalat. Kalau kita naik unta, kalau kita jalan kaki, dulu-dulu mana ada kapal terbang, kita kena berhenti dekat RNR untuk makan, untuk minum. Kita tak akan jumpa lalat atas flight. Betul kan Ustazah? Kita tak akan jumpa lalat atas flight. Tetapi kalau anda naik unta, berhenti kat tepi gunung, nak makan nasi lemak sebab nak transit sekejap dekat RNR, kat situlah juga ada tong sampahnya. Kat situlah ada lalat pengotornya. Maka metafora lalat dalam surah Al-Hajj memang munasabah. Memang kena pada tempatnya. Kerana surah ni mengenai musafir. Dan apa bakal kamu temui di tengah-tengah jalan menuju ke Mekah tu. Sampai lalat itu pun Allah jadikan metafora. Iaitulah, cuba cipta lalat. Lalat mengganggu kamu, betul? Cuba cipta lalat. Seluruh manusia kalau berhimpun sekalipun untuk cipta lalat, zubaban mereka takkan mampu. Pada lalat itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Aku nak kamu fikir sebelum sampai ke Mekah. Aku nak kamu fikir. Sebab Ibrahim adalah tokoh yang berfikir. Fanazara nazratan fin nujum.
Faqala inni saqim. Beliau adalah tokoh yang berfikir. Bacalah surah Al-An'am, surah yang hanya menyebut kisah Nabi Ibrahim, dan surah yang sama paling banyak perkataan hujjah, hujjah, hujjah. Wa tilka hujjatuna. Allah kurniakan kepada Ibrahim. Maka haji ada kaitan dengan hujjah, dan haji ada kaitan dengan tokoh yang paling banyak berfikir walaupun lalat dalam perjalanan. Wallahu alam ustazah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini menyebabkan anda ada sebab untuk baca surah Al-Hajj Aidul Adha nanti insya-Allah. Wallahu alam. Masya-Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk kupasan tadi. Ustaz sempat 5 ayat dan 5 ibrah yang Ustaz kupas tadi. Insya-Allah lah, semoga kita ada kesempatan lagi mendengar mungkin ceramah-ceramah Ustaz di tempat-tempat lain, mungkin online di tempat lain mungkin kan, untuk baki-baki lagi 5 poin lagi ya Ustaz mungkin akan kongsikan nanti insya-Allah kan. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Dan sebenarnya 5 poin yang Ustaz kongsikan tadi tu dah cukuplah merawat hati kita, dan yang terakhir tadi Ustaz sebut menarik tentang optimism tadi tu, masya-Allah. Dan keluarga Ibrahim beserta isterinya dan anaknya ini memang satu watak ataupun karakter yang mengajar kita berpegang kepada Allah ataupun optimis itu yang yang tinggi. Sebab tu kita menunaikan haji sebagai contoh kan, mungkin ada penonton yang mungkin sudah menunaikan haji pun sebelum ni, kita ada perasaan optimis tu kan, semasa kita nak sebagai contoh nak pergi melontar jamrah kan, bayangkan 3.5 kilometer pergi dan balik kan, dalam 6 kilometer lebih apabila campur pergi balik itu, masya-Allah, itu kena ada semangat optimism yang tinggi sebenarnya untuk kita buat ibadah tersebut kan, masya-Allah. Jadi sangat menarik apa yang Ustaz kupaskan tadi. Dan ada yang bertanya soalan Ustaz tentang kan ada dalam ayat tadi sekejap wal majusa tu kan Ustaz, majusi tu kan, ada yang tanya soalan maksud orang majusi dalam ayat 17 tu apa? Mereka yang menyembah api dikaitkan dengan Zoroaster, kaum yang menyembah api, memang ada di tanah Arab. Kalau kita baca sejarah Arab sebelum kedatangan Nabi, memang kita kata temui adanya faham Zoroaster ini. Dia pengaruh daripada Parsi. Pengaruh Parsi yang sampai ke tanah Arab akibat perdagangan. Sebagaimana Yaman, selatan tanah Arab, menerima pengaruh Romawi, ya, menerima pengaruh pagan, menerima pengaruh, sebab Romawi ini dia banyak sembah patung-patung, dia macam Jesus, ya, apa yang mereka buat pada Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Tetapi ada juga tempat yang menerima faham Majus, faham penyembahan api ini, Majusi. Wallahu a'lam bishawab. Okey, jazakallah khair Ustaz. Dan ada yang tanya juga soalan tentang Sarah ni, dia berkahwin dengan Nabi Ibrahim tu betul ke waktu umur dia 40 tahun, dan pada umur 90 tahun tu baru dia dikurniakan zuriat kan? Betul ke Ustaz? Wallahu a'lam, mungkin. Sebab ini memerlukan kepada kita mengkaji sejarah. Jadi itu bukan bidang saya lah. Cuma saya duk dengar-dengar dalam kitab tafsir, memang ada riwayat-riwayat yang menyatakan begitu. Barangkali ya Ustazah. Barangkali kahwin umur 40. Tetapi ada juga buku saya baca yang mana wallahu alam riwayatnya still kita tak tahu, Israiliyat belaka. Kahwin muda. Ibrahim alaihi salam berdakwah muda. Sami'na fatan. Maka selepas dakwah ditolak di Ur, baginda telah berhijrah dengan Lut, dan di Haran baginda bertemu dengan Sarah. Dan dikatakan Sarah ini adalah puteri raja pemerintah Haran. Dan mustahil kot perkahwinan anak puteri raja sudah umur 40. Sebab dikatakan, wallahu alam, Israiliyat belaka, atau mungkin bukan Israiliyat, kajian-kajian manusia kepada sejarah, di mana beliau adalah anak gubernur Haran, dan pastinya untuk berkahwin dengan Ibrahim yang masih lagi muda, pastinya sama muda.
Wallahu alam. Ya, Ustaz, ada soalan lagi yang tanya tentang mabrur tadi yang Ustaz nak sebutkan. Mungkin boleh Ustaz sebutkan tentang mabrur. Saya berpandangan mabrur memang tidak boleh diukur. Kita takkan tahu mabrur ataupun tidak kerana ia adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mabrur ini maknanya haji kita adalah haji yang diterima Allah. Kita kena berdoa sahaja. Kena selalu berdoa pun agar Allah menerima haji kita. Mudah-mudahan Allah terima. Tetapi keputusan diterima ataupun tidak, kita takkan tahu. Tetapi sekurang-kurangnya, mari sama-sama kita wujudkan tanda-tanda itu. Iaitulah pada pandangan saya, antara tanda-tanda penting, ya, orang yang hajinya benar-benar mencapai apa yang Allah Ta'ala nak. Sebab korban ni, spirit utamanya adalah memberikan daging korban kepada orang fakir miskin. Maka 3 kalimah itu adalah pada ayat 28. Ya, saya cuba paparkan di sini ayat 28, 3 kalimah yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-Hajj, surah 22 dan ayat 28. 3 kalimah, iaitulah wa at'imu al-ba'is al-faqir. Ini falsafah penting daripada Aidul Adha. Korban yang dilakukan. Anda tahu? Surah Al-Baqarah memberikan kayu ukur kepercayaan pada hari pembalasan adalah pada infak. Infak. Menggembirakan hati orang yang dalam kesulitan. Seakan-akan ayat ni baru diturunkan pada kita pada waktu ramai orang mengalami kesempitan dan kesusahan. Falsafah penting haji, ya, adalah kita nak buktikan kita percaya pada hari pembalasan dengan infak. Lihat surah Al-Baqarah. Allah cerita pasal 4 ekor burung Nabi Ibrahim hidup balik. Lepas tu Allah cerita pasal matalul ladina yunfikuna amwalahum. Maknanya kayu ukur orang percaya pada hari pembalasan, mereka benar-benar mendengar wasiat Nabi Ibrahim adalah pada infak. Maka sebab itulah haji, ya, korban yang dilakukan adalah kita memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang memerlukan. Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 orang malaikat dalam rupa paras manusia. Apa sikap Nabi Ibrahim dalam hal menyambut tetamu? Baginda beranggapan tetamu-tetamu ini kelaparan. Bergegas. Faragha ila ahlihim. Baginda bergegas menyediakan haiwan. Mengorbankan haiwan sembelihan untuk tetamu yang datang yang sebenarnya para malaikat yang tak perlukan makan minum. Tetapi the point is wa at'imu al-ba'is al-faqir. Ini antara bagi saya falsafah penting yang mesti dibumikan apabila datang musim haji. Wallahu a'lam. Ustazah. Okey, jazakallah khair Ustaz. Masya-Allah. Ada satu lagi soalan mungkin kita raikanlah insya-Allah. Ustaz, kita manusia tak semua boleh lihat kiamat berlaku secara live kan. Boleh Ustaz terangkan hadis yang kata kalau baca surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, kita macam boleh lihat kiamat tu secara live macam itulah. Mungkin gambaran. Kan? Hadis itu hadis sahih di mana sesiapa yang mahu melihat kiamat seperti berlaku di hadapan matanya, maka hendaklah dia membaca At-Takwir, idza syamsu kuwirat, idza as-samaa'u fatarat, Al-Infitar dan idza as-samaa'u syaqqat, Al-Insyiqaq. Jadi ketiga-tiga surah ini akan menyebabkan kita dapat melihat kiamat seperti berlaku di hadapan mata kita. Itu pun kalau kita tadabbur, bukan sekadar baca. Kalau kita tadabbur, kita tafsir, baru kita nampak bagaimana ia melukis kiamat dengan menimbulkan ketakutan. Manakala perihal kejadian kiamat, benar juga ada hadis di mana orang-orang beriman walaupun sebesar zarah iman mereka akan meninggal dunia terlebih dahulu dengan angin yang mencabut nyawa mereka dengan lembut. Wan nasyitati nashta.
angin yang lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Sebab orang beriman, mereka tidak dalam kategori perlu ditimpa azab. Kiamat adalah azab. Dan azab hanya kena pada orang kafir. Jadi semoga kita dilindungi Allah daripada melihat kiamat. InsyaAllah. Masya-Allah. Anda nampak memang dah tak ada soalan dah di ruangan komen tu. Alhamdulillah. Penonton yang menyertai seramai 111 orang, masya-Allah, yang aktif juga menulis nota dan sebagainya, yang bertanya soalan. Alhamdulillah. Dan sebelum kita tutup tadi, Ustaz pun ada sebut tentang buku terbaru Ustaz kan, Keluarga yang Setia Menyayangi dalam Al-Quran. Kalau peserta yang dah dapatkan, alhamdulillah, tahniah. Dan alhamdulillah saya dah baca Ustaz buku Ustaz ni. Barakallah fiik. Terima kasih Ustazah, pantas bacaanmu dan analisamu. Alhamdulillah. Dan memang sangat menarik buku ni. Dan Ustaz kupas juga tentang sarah tadi. Nanti penonton semua boleh dapatkan insya-Allah buku Ustaz ni. Dan anda nak tunjukkan ada satu poster, insya-Allah program next Mutiara Tadabbur, insya-Allah. Mungkin saya kongsikan sikit slide. Silakan Ustazah. InsyaAllah next program Mutiara Tadabbur pada minggu hadapan insyaAllah, iaitu Tadabbur Sirah Nabi untuk anak-anak insyaAllah, bersama penulis buku Sirah Nabi, siri Sirah Nabi. Dan kalau kita tengok Ustaz pun ada menulis review tentang buku ni, masya-Allah, anak Ustaz pun ada baca buku ni. Bagus, dan Ana pun dapatkan 7 jilid tu untuk anak-anak. Alhamdulillah. So kita bawakan 2 orang penulis ni insya-Allah untuk next program kita nanti, Tadabbur Sirah Nabi untuk anak-anak. Bersesuaianlah dengan musim haji dan kita nak ajarkan anak kita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail insya-Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi, buku terbaru Ustaz, Keluarga yang Setia Menyayangi dalam Al-Quran. Ini pesanan penaja kot Ustaz. Harga RM35, insya-Allah nanti boleh dapatkan. Dan juga sekarang ada promosi combo insya-Allah buku Ustaz. Semua ni buku Ustaz dan semua saya dah miliki semua dan baca semua. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Lelaki yang hebat dalam Al-Quran. Ustaz banyak kupas tentang pemuda Al-Kahfi, Luqmanul Hakim dan sebagainya, hebat-hebat ni. Dan perempuan yang baik dalam Al-Quran juga, watak-watak wanita, dan keluarga yang setia menyayangi dalam Al-Quran ni, keluarga-keluarga yang ada dalam Al-Quran, masya-Allah. Dan juga tadi Ustaz pun ada sebutkan tentang kurban dan sebagainya kan. Saya teringatlah tentang macam mana falsafah kurban ni, kita nak supaya kita merasai kita berkorban harta kita, kan? Dan ada hadis pun mengatakan bahawa kalau kita ada duit dan kita ada duit untuk melakukan korban, tetapi kita tidak melakukan korban, harta kita dalam keadaan makruh, masya-Allah. Jadi kalau ada peluang untuk kita melakukan korban, jadi amatlah sesuai untuk kita melakukan korban insya-Allah. Dan saya ada cadangan juga untuk tuan-tuan puan-puan untuk berkorban dengan Akikah Center insya-Allah, satu syarikat yang insya-Allah dipercayai, mudah dan murah insya-Allah, 499 sahaja seekor kambing insya-Allah. Dan syarikat ini sebenarnya Ustaz, bos syarikat ini kawan saya sendiri, masya-Allah. Dan jadi saya mengajaklah kepada semua yang belum daftar korban, sebab kita dah ada 5 hari lagi untuk Raya Haji. Kalau belum daftar insya-Allah boleh mendaftarlah. Ini antara alternatif lah insya-Allah. Dan Ustaz pun ada sebut tadi tentang wa'atimul ba'isal faqir, kita memberi makan kepada orang miskin. Dan kalau korban di Mekah ni, insya-Allah daging korban tu akan diagihkan ke lebih 20 buah negara, insya-Allah. Dan di Arab Saudi tu mereka mereka bekukan, frozenkan daging tu, dan mereka eksport ke negara yang memerlukan daging-daging tu. InsyaAllah orang-orang fakir di Syria, Palestin pun ada Ustaz insyaAllah, dan mereka akan salurkan daging-daging tu insyaAllah. Jadi itu sajalah daripada kami.
untuk program kita pada hari ini, dan Ana ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz terutamanya kerana menerima juga jemputan kami, walaupun Ustaz pun banyak jemputan-jemputan lain mungkin alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua penonton yang sedang menonton, alhamdulillah. Dan untuk dapatkan buku nanti insya-Allah boleh dapatkan link di ruangan komen, insya-Allah. Ada pin komen di ruangan komen, insya-Allah, di page tu. Jadi jazakumullah khairan untuk semua. Semoga kita dapat menjiwai roh awal Zulhijjah ini. Kita manfaatkan dengan ibadah-ibadah sunat kan dan sebagainya, dan jika ada peluang kita lakukanlah ibadah kurban itu supaya kita dapat merasai roh korban tu kan, insya-Allah. Jadi wallahu alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.